Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rasmawati dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 11 akan membentangkan tugasan akhir kami yang bertajuk Falsafah Budaya. Pertama sekali, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Pertama sekali iaitu saya, Yasharwini Pria, anak perempuan Ravi Chandran, bersama Nurul Iman, Anis Rabia, Nur Farhana, Nur Izzah Atira, Anisha, Aina Fasiha dan Nur Farah Nadia. Izinkan saya untuk memberikan definisi bagi perkataan budaya. Baiklah, budaya dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu budaya, iaitu budi yang membawa maksud, budi atau akal. Budaya juga dapat didefinisikan sebagai kemajuan fikiran, akal budi berkelakuan dan sebagainya. Ia juga merujuk kepada tamadun sesuatu masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun dan bersifat dinamik. Seterusnya, mari kita melihat pengertian budaya daripada pelbagai perspektif. Menurut sebuah tokoh iaitu Ibnu Khaldun, beliau menyatakan kebudayaan merupakan kebiasaan cara hidup. Semua manusia dikatakan memiliki akal dan daya berfikir membolehkan mereka dapat menyesuaikan cara hidup dengan alam sekeliling. Manakala menurut Edwin B. Taylor, beliau menyatakan kebudayaan adalah sesebuah sistem yang kompleks di mana sistem itu mengandungi unsur-unsur pengetahuan, moral, undang-undang dan adat istiadat. Baiklah, mari kita melihat terhadap konsep falsafah budaya pula. Ia merupakan cabang falsafah yang menerokai sifat, perkembangan dan kepentingan budaya. Ia merujuk kepada semua amalan pertukaran maklumat yang bukan genetik atau epigenetik yang merangkumi semua sistem tingkah laku dan simbolik. Ia berkait rapat dengan kemampuan untuk menyampaikan maklumat dari generasi ke generasi dengan cara selain daripada pertukaran gen adalah ciri utama manusia. Maklumat yang disampaikan adalah termasuk seperti kepercayaan, tradisi, sesuatu amalan dan lain-lain lagi. Seterusnya, mari kita lihat mengenai sejarah falsafah kebudayaan. Istilah falsafah kebudayaan diperkenalkan pada permulaan abad ke-19 oleh romantik Jerman A. Müller. Dipisahkan dari falsafah sejarah kerana tidak bertepatan dengan proses perkembangan sejarah tamadun. Kesemua generasi falsafah muncul, contohnya seperti Spengler yang menempuhkan karya mereka untuk memahami tahap individu evolusi budaya manusia. Spengler mengemukakan konsep yang sangat asli mengenai perkembangan kitaran budaya tertentu sebagai sejenis organisma hidup. Ahli falsafah juga membezakan budaya dan tamadun. Menurut Spengler, setiap kebudayaan dilahirkan berkembang melalui semua peringkat. Apabila kebudayaan mati, ia berubah atau merosot ke dalam tamadun. Falsafah kebudayaan Spengler terungkap sepenuhnya dalam karyanya dengan tajuk Fasih Sunsets of Europe. Ahli falsafah meramalkan kematian tamadun Eropah dan kemerosotannya menjadi bangsa berzina untuk fashion kesenangan, penimbunan, pengejaran, kuasa dan kekayaan. Penciptaan budaya. Walaupun istilah budaya telah ada setidaknya sejak era Kristiani awal, penggunaan antropologinya telah dibuat antara akhir 1800-an dan awal abad yang lalu. Sebelum masa ini, budaya biasanya merujuk kepada proses pendidikan yang dilalui seseorang individu. Dengan kata lain, selama berabad-abad, budaya dikaitkan dengan falsafah pendidikan. Budaya dan relativisme. Dalam teori moden, konsep antropologi budaya telah menjadi salah satu kawasan paling subur untuk relativisme budaya. Walaupun sebilangan masyarakat mempunyai perbezaan jantina dan kaum, misalnya yang lain nampaknya tidak menunjukkan metafizik yang serupa. Relativis budaya berpendapat bahawa tidak ada budaya yang mempunyai pandangan dunia yang lebih benar daripada yang lain. Mereka hanya berbeza pandangan. Sikap seperti itu telah menjadi pusat beberapa perbahasan yang paling tidak dapat dilupakan selama beberapa dekad yang lalu yang diakibatkan oleh akibat sosiopolitik. Bagaimana mempelajari budaya? Salah satu aspek falsafah budaya yang paling menarik adalah metodologi yang mana spesimennya telah dikaji. Nampaknya pada hakikat, untuk mempelajari budaya seseorang harus membuang dirinya daripada itu. Yang dalam arti tertentu bermaksud bahawa satu-satunya cara untuk mempelajari budaya adalah dengan tidak membagikannya.
Kajian budaya menimbulkan salah satu persoalan paling sukar berkaitan dengan sifat manusia. Sejauh mana anda benar-benar dapat memahami diri anda, sejauh mana masyarakat dapat menilai amalannya sendiri, sekiranya keupayaan analisis diri seseorang atau kumpulan itu terhad, siapa yang berhak mendapat analisis yang lebih baik dan mengapa? Adakah sudut pandangan yang paling sesuai untuk kajian seseorang atau masyarakat? Bukan kebetulan seseorang boleh berpendapat bahawa antropologi budaya berkembang pada masa yang sama di mana psikologi dan sosiologi juga berkembang. Namun, ketiga-tiga disiplin ilmu ini berpotensi menderita kecacatan yang serupa, seperti landasan teori yang lemah mengenai hubungan masing-masing dengan objek kajian. Sekiranya dalam psikologi selalu sah untuk bertanya dengan alasan yang mana profesional mempunyai wawasan yang lebih baik mengenai kehidupan pesakit daripada pesakit itu sendiri. Dalam antropologi budaya, seseorang dapat bertanya dengan alasan apa antropologi dapat lebih memahami dinamika masyarakat daripada anggota masyarakat itu sendiri. Azza Aziz merupakan tokoh budayawan di Malaysia. Nama sebenar beliau ialah Sharifah Azza Muhammad Al-Saguf, telah dilahirkan di Singapura pada 21 Ogos 1928 dan dibesarkan di Johor Bahru. Tokoh budayawan ini adalah isteri kepada tokoh akademik tersohor negara iaitu Profesor Ungku Aziz. Hasil perkahwinannya, beliau dikurniakan seorang anak perempuan iaitu Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Selain itu, beliau anak saudara kepada Dato' On Jaafar, iaitu pengasas UMNO, dan ibunya Aziza Jaafar, tokoh pendidikan yang terbilang. Beliau juga merupakan cucu kepada Dato' Jaafar Muhammad yang juga Menteri Besar pertama Johor. Beliau memiliki banyak koleksi busana, terutamanya busana wanita Melayu, merangkumi baju kurung Pesak Johor dan baju kurung Pahang. Beliau menerbitkan sendiri buku berkaitan kesusasteraan Melayu di bawah syarikat penerbitannya iaitu Akas Publication. Bukan sahaja minat mengumpul dan menulis pantun, bahkan juga beliau gemar berpantun secara spontan. Skop karyanya luas, mencakupi pelbagai bidang, namun kecenderungan penulisannya tertumpu kepada hal berkaitan wanita, seni budaya dan kesusasteraan Melayu. Pada tanggal 9 Julai 2012, tokoh budayawan negara ini telah meninggal dunia pada usia 84 tahun dan disemadikan di Tanah Perkuburan Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Antara sumbangan dan kejayaannya ialah sebanyak 140 hasil karya penulisan Azza Aziz. Beliau dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Kesenian dan Doktor Pendidikan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 2008. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai tokoh wanita Johor, wanita cemerlang, Avon Tan Sri Fatimah dan Anugerah Jarum Berlian. Beliau berjaya mengumpulkan buku berjudul Adik Sayang yang diterbitkan pada tahun 1970. Beliau juga aktif mempelajari, menyelidik dan mempromosikan seni budaya menerusi penulisan dan menghadiri seminar di dalam dan luar negara. Budayawan kelahiran Johor ini juga telah menghasilkan sebuah buku yang juga merupakan karya agungnya yang bertajuk Rupa dan Gaya Busana Melayu, diterbitkan pada tahun 2006 oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan seorang aktivis wanita yang disegani sehingga mendorongnya mengasaskan Persatuan Wartawan Wanita Malaysia atau Permata, sekaligus diberi kepercayaan memimpin persatuan itu dari tahun 1971 hingga 1978. Usaha yang pernah dilakukannya adalah memperjuangkan nasib dan hak wanita, terutama isu persamaan gaji lelaki dan wanita dan cukai berasingan bagi isteri yang bekerja. Ini merupakan antara hasil karya penulisan beliau. Seterusnya, berkaitan dengan falsafah budaya, antara tokoh tempatan yang dikenali ialah Allahyarham Dr. Shahrom Hussein. Allahyarham dilahirkan pada 11 November tahun 1919 di Kampung Peserai Mukim 3 Batu Pahat, Johor. Shahrom Hussein merupakan seorang tokoh guru, budayawan dan sastrawan kelahiran Johor yang sangat dikenali kerana beliau giat melakukan pelbagai jenis penulisan pada sekitar tahun 1940-an sehingga tahun 1950-an. Allahyarham merupakan tokoh negeri Johor yang terkenal dalam membina jati diri bangsa melalui karya-karya penulisannya yang kebanyakannya bertemakan sejarah kegemilangan dan kewibawaan bangsa Melayu terdahulu.
Oleh itu, ketokohan dan sumbangan Allahyarham Shah Harum Hussein terhadap budaya masyarakat Melayu amatlah besar dan penghargaan ditunjukkan dengan sejarah tokoh dipamerkan di Muzium Tokoh Johor dengan pameran yang dinamakan Shah Harum Hussein Gapura Sastera dan kolaborasi ilmiah Shah Harum Hussein yang dibina dengan tujuan untuk memberikan pendedahan pembelajaran kepada orang ramai khususnya kepada generasi muda. Seterusnya, Allahyarham Shah Harum Hussein banyak memberikan sumbangan kepada dunia kesusasteraan dan kebudayaan. Seterusnya, antara sumbangan Shah Harum Hussein adalah Allahyarham banyak menghasilkan novel dan drama yang berkontekskan sejarah. Novel dan drama yang dihasilkan kebanyakannya banyak mempamerkan kebudayaan masyarakat Melayu dan nilai-nilai murni yang boleh dijadikan tauladan oleh masyarakat. Seterusnya, karya-karya Allahyarham kebanyakannya memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat. Tujuan pengkaryaan adalah untuk menarik minat masyarakat terhadap sejarah tempatan yang di mana menggalakkan masyarakat untuk mengingati zaman kesusahan dan kegemilangan masyarakat dahulu di samping mengambil tauladan daripadanya. Seterusnya, Shah Harum Hussein juga merupakan seorang guru yang amat menekankan pembelajaran sepanjang hayat di mana Allahyarham pernah berkata, kalau kaum Melayu tidak menguasai pendidikan, bangsa Melayu tidak akan maju dan tidak akan mendapat tempat di mata dunia. Seterusnya, antara kejayaan-kejayaan penting yang diperoleh oleh Allahyarham Shah Harum Hussein adalah Allahyarham pernah mendapat anugerah Tokoh Guru Johor, anugerah Budayawan Johor, ijazah kehormat sarjana persuratan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga ijazah kehormat Doktor Persuratan daripada Universiti Perguruan Sultan Idris. Seterusnya, berikut merupakan antara karya-karya popular hasil daripada penulisan Shah Harum Hussein. Bagi novel sejarah, antara novel popular adalah Tun Fatimah, Lembing Awang Pulang ke Dayang, 10 Julai 1511, Korban Sungai Muar, Bermandi Darah di Sungai Johor dan Korban Kuala Kubu Karam. Bagi drama sejarah, antara drama yang popular seperti Keris Laksamana Bentan, Lawyer Dahlan, Tonggak Kerajaan Melayu Johor, Tun Sri Lanang, Si Bongkok Tanjung Puteri, Harimau Johor, Wak Cantuk dan juga Balang Emas. Kesemua karya-karya yang dihasilkan oleh Allahyarham mengandungi konteks nilai tradisional Melayu yang boleh dijadikan sebagai panduan oleh budaya masyarakat kini untuk menjadikan sebuah masyarakat yang bertamadun dan juga yang bernilai murni. Falsafah budaya memberi implikasi terhadap pelbagai aspek kehidupan, termasuklah dalam aspek sosial dan pendidikan. Budaya yang menjadi kebiasaan yang dibawa turun-temurun daripada nenek moyang pasti memberi pengaruh kepada cara kehidupan masyarakat seperti cara berpakaian, cara berkomunikasi dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dengan kewujudan pelbagai pakaian tradisional di Malaysia selari dengan status negara kita yang berbilang kaum. Setiap kaum mempunyai pakaian tradisional yang tersendiri yang menunjukkan kreativiti yang dimiliki oleh generasi dahulu. Setiap pakaian tersebut mempunyai perincian istimewa tersendiri. Sebagai contoh, baju kurung merupakan pakaian tradisional bagi wanita Melayu dan kaum Iban mempunyai ngepan Iban. Ciri baju kurung yang berlengan panjang, mempunyai pesak dan longgar sesuai dengan kebiasaan orang Melayu yang kebanyakannya beragama Islam. Falsafah budaya juga berpotensi untuk berevolusi mengikut kemajuan. Perkara ini dapat dilihat melalui cara berkomunikasi di mana generasi muda kini kebanyakannya lebih suka berhubung melalui media sosial atau teks disebabkan oleh kewujudan dan budaya penggunaan pelbagai jenis gadget. Seterusnya, falsafah budaya juga sedikit sebanyak mempengaruhi aspek pendidikan untuk meningkatkan kualiti kemahiran berfikir dan membuat keputusan dalam kalangan generasi muda. Perkara ini dapat dilihat dalam sistem pendidikan Malaysia sendiri di mana silibus kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM mula digantikan dengan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM sejak 2017. Pendekatan ini adalah untuk membolehkan para pelajar berfikir secara kritis sesuai dengan budaya era kini yang banyak menggunakan teknologi dalam pendidikan. Aplikasi falsafah budaya, saya terangkan secara ringkas iaitu budaya daripada konteks barat, iaitu adalah daripada perkataan culture, maka ilmu daripada konteks barat disebut sebagai knowledge dan juga science. Okey, seterusnya daripada konteks Islam pula, budaya daripada istilah At-Tafaqah dan juga Al-Hadarah, iaitu yang merupakan prestasi bukan material seperti idea dan pemikiran, adat dan tingkah laku.
Manakala kalau hadarah ni dia berbentuk material seperti teknologi, peralatan dan sebagainya. Merujuk kepada pandangan Malik bin Nabi, kebudayaan ialah teori tingkah laku manusia. Perkara ini merupakan himpunan sifat akhlak dan nilai sosial yang mempengaruhi individu sejak lahir. Okay. Saya laju iaitu ilmu, iaitu istilah ilmu bermaksud pengetahuan, dan orang yang berilmu dikenali sebagai ulama. Okay, budaya dan ilmu dari konteks barat ni, dia berlakunya pemisahan agama daripada ilmu dan budaya yang berlaku pada zaman pertengahan, iaitu merupakan zaman yang menolak ilmu, khususnya sains tabi'i, kerana dianggap ilmu yang bertentangan dengan agama. Perkembangan ilmu ni hanya berlaku pada zaman klasik dan moden, manakala zaman kegelapan pada zaman pertengahan. Okay. Daripada hasilnya adalah golongan ilmuwan yang pernah lahir macam seperti Plato dan juga Aristotle, dan juga antara kesan yang timbul dalam sejarah barat seperti lahirnya golongan ilmuwan, tumbuhnya pelbagai bidang dan disiplin ilmu, serta terbinanya institusi keilmuan. Kalau daripada masyarakat Islam pula, dia letakkan agama ni pada kedudukan yang tertinggi dan teristimewa. Lepas tu mereka juga mengutamakan agama dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kebudayaan dan keilmuan. Ada penghayatan ilmu berlaku pada umat Islam yang sungguh-sungguh belajar dan memajukan ilmu pengetahuan. Maka lahirnya golongan ilmuwan, tumbuhnya pelbagai bidang dan disiplin ilmu serta institusi keilmuan. Dapat dilihat kat sini mempraktikkan pelbagai ilmu yang ada di tempat tertentu seperti masjid, institut, kolej, perpustakaan dan sebagainya. Institusi tersebut dibina adalah untuk belajar, untuk mengajar, syari ilmu dan sebagainya. Budaya dan ilmu ni merupakan dua perkara yang berhubung rapat. Ilmu untuk menghasilkan budaya dan budaya dihasilkan untuk membangunkan ilmu. Nilai dan kedudukan ilmu dalam agama berbeza dengan tamadun barat. Dia berbeza kerana tamadun Islam diletakkan agama pada kedudukan tertinggi dan teristimewa. Kalau tamadun barat ni dia lebih cenderung untuk menyisahkan agama dalam kehidupan, merangkumi aspek kebudayaan dan juga keilmuan. Khususnya budaya dan agama daripada definisi menurut kamus Dewan edisi Dewan Bahasa, iaitu budaya didefinisikan sebagai tamadun dan peradaban. Bagi contohnya tamadun Islam. Lepas tu kemajuan fikiran dan akal budi seperti cara berfikir, tingkah laku dan sebagainya. Manakala kalau agama ni iaitu ialah kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Bagi agama ialah merupakan kepercayaan pada Yang Maha Kuasa seperti Islam dan juga Kristian. Seterusnya, budaya dan agama dia merupakan dua perkara yang berbeza. Hal ini kerana budaya merupakan satu ciri gaya hidup masyarakat setempat, manakala agama ialah berunsurkan ketuhanan dan kerohanian. Namun begitu, ia tidak dapat dinafikan bahawa budaya dan agama mempunyai hubungan yang kuat kerana agama menyebarkan ajarannya melalui budaya dan budaya memerlukan agama untuk melestarikannya. Secara tidak langsung, agama mampu untuk menghapuskan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai dakwah. Selain itu, dilihat agama menggunakan budaya sebagai media dakwah sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh dan atau sesuai dengan ajarannya. Untuk akhirnya, kesimpulan yang boleh kami simpulkan untuk tajuk kita pada hari ini ialah seperti mana yang kita tahu, negara kita Malaysia merupakan sebuah negara yang di dalamnya terdapat masyarakat berbilang bangsa dengan majoriti masyarakat Melayu, Cina dan India. Keharmonian penduduk Malaysia yang berbilang kaum menjadi lambang kemegahan dan tanda pengenalan negara kita Malaysia yang sering dikagumi masyarakat negara lain. Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik yang berbeza dengan identiti budaya.
mereka yang unik dan istimewa. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan perpaduan, belajarlah untuk mengenali budaya dan kesenian kaum lain. Jika bukan kita yang menghargai budaya yang terdapat di negara kita sendiri, siapa lagi?